Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi video perbincangan yang bertajuk dakwah dalam institusi keluarga. Seperti yang kita sedia maklum, dakwah ni merupakan sebahagian daripada kehidupan dan tanggungjawab setiap Muslim. Dakwah juga mestilah memiliki perancangan yang teliti, matang dan rasional. Seterusnya, teknikal dakwah ni kita boleh jalankan dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah secara individu, kumpulan ataupun institusi. Dan dakwah juga yang terakhir adalah untuk kita mengamalkan Islam dan menyebarkan syiarnya di samping mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Baik, seterusnya kita masuk kepada apakah yang dimaksudkan dengan definisi dakwah dalam institusi keluarga. Pembentukan institusi keluarga sebagai objek keutamaan dalam berdakwah menyerap pemikiran, ajaran dan nilai-nilai agama Islam dalam keluarga. Peranan suami dan isteri saling membimbing antara satu sama lain dalam memberi didikan dan tarbiyah menuju rumah tangga. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala diperintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkannya. Surah Tahrim ayat 6. Setiap dakwah itu pasti ada objektif. Jadi objektif dakwah dalam keluarga ialah yang pertama, memberikan kesedaran yang maksimum kepada masyarakat betapa pentingnya dakwah dalam institusi keluarga. Yang kedua, mengurangkan kes penceraian yang tinggi di kalangan masyarakat kita, terutamanya pada pasangan muda-mudi. Yang ketiga, membangunkan dan melestarikan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan dalam institusi keluarga di kalangan masyarakat. Yang last sekali, memperluaskan lagi pengetahuan asas dakwah di dalam institusi keluarga. Berdasarkan tinjauan pengkaji sebelum ini, tugas dakwah dalam institusi keluarga adalah tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh ketua keluarga juga semua ahli keluarganya. Keluarga yang berlandaskan syiar Islam, pendekatan dakwah perlu bermula dengan ketegasan dan sabat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, diikuti dengan menunjukkan contoh kebiasaan yang baik dan melazimi dialog dengan ahli keluarga tentang iman dan Islam. Kita teruskan kepada asas pemilihan calon suami dan juga isteri. Pertama, asas pemilihan calon isteri perlulah dan mestilah dipilih berdasarkan kepada agama. Yang kedua, berdasarkan kepada kesihatan jasmani dan juga rohani. Yang ketiga, berdasarkan keturunan. Dan yang keempat, menghindari perkahwinan dengan kerabat yang dekat. Asas pemilihan calon suami pula dipilih berdasarkan kepada akhlak dan juga agama yang baik. Yang kedua, seorang yang bertanggungjawab. Dan yang ketiga, sihat rohani dan juga jasmaninya. Gerak kerja dakwah dapat dijalankan melalui peranan suami dalam keluarga. Yang pertama, dengan memberikan teladan yang baik dari segi akhlak, perbuatan dan juga percakapan. Yang kedua, bertanggungjawab kepada Allah dan juga bertanggungjawab kepada anggota keluarga. Dan ketiga, mencipta rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah.
Dalam gerak kerja dakwah, isteri juga tidak terlepas daripada melakukannya. Yang pertama, menjadi sumber utama dalam membentukkan dan juga membangunkan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, menjaga hal ehwal rumah tangga dan keluarga. Dan yang ketiga, bertanggungjawab melakukan segala perintah Allah dan bertanggungjawab kepada suami, anak-anak dan juga keluarga. Baik, seterusnya kita masuk kepada apakah cabaran dakwah dalam keluarga. Dalam dakwah ini, kita tidak akan terlepas daripada tribulasi, ujian dan juga dugaan semasa kita berdakwah. Okey, antara cabaran dakwah dalam keluarga ialah yang pertama, ahli keluarga yang dakwah lebih rasa berbanding kawan yang mendakwah. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya lebih mempengaruhi identiti seseorang. Yang ketiga, kegangan waktu bersama keluarga akibat daripada pekerjaan. Baik, seterusnya, apakah nilai-nilai keluarga? Nilai-nilai keluarga yang saya dapat tampilkan dalam slide ini ialah yang pertama, iman. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, syura. Yang keempat, sabar. Yang kelima, ihsan. Yang keenam, iffah. Yang ketujuh, ta'awun. Yang ke-8, takaful. Yang ke-9, mawaddah. Dan terakhir, rahmah. Jika kita amalkan nilai tersebut di dalam dakwah kita, insya-Allah keluarga kita akan terima dengan hati yang terbuka dan gembira. Baik, di penghujung slide ini saya akan keluarkan apakah kesan dakwah dalam keluarga. Yang pertama, kita dapat membaiki tingkah laku seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Yang kedua, mengekalkan kehidupan bersatu padu, menjauhi pertelingkahan dan perpecahan. Dan yang ketiga, menghasilkan keseimbangan dan kestabilan kehidupan sosial. Kesimpulan daripada video pembincangan ini, kita dapat simpulkan urusan dakwah merupakan sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Dakwah dalam keluarga tidak memerlukan forum yang formal seperti realiti dakwah zaman kini. Ianya cukup dengan kita menunjukkan kebaikan dari setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dan menyemaikan akhlak yang terpuji di dalam institusi keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Nahl ayat 125. Jadi, wallahu alam. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.